Jadi kita meneruskan kembali perkongsian pada pagi ini dengan saya berkongsi lagi daripada kitab 30 wasiat Imam Syafi'i, yang mana insya-Allah kita akan membicarakan pada bab yang ke-6. Diam tak diam, bab yang ke-6 dah. Okey. Jadi apa dia yang kita nak bicarakan pada pagi ini? Iaitu berkaitan dengan sifat ammarah ataupun sifat marah, kan. Kita ni, setiap di kalangan kita pasti ada sifat yang ada dalam diri kita ini, walaupun kita tak suka marah sebenarnya, tetapi ada kalanya kita tewas dengan ujian marah yang berpunca daripada pelbagai asbab. Imam Syafi'i memberikan pesan kepada kita satu pesanan yang cukup baik. Marah adalah satu antara panah-panah syaitan yang mengandungi racun. Oleh itu hindari marah supaya kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Okey. Jadi marah ini adalah merupakan panah-panah syaitan. Syaitan senantiasa menanti-nantikan bila masa dia nak melepaskan anak-anak panahnya, kan? Jadi bila mana kita dalam keadaan marah, maka pada waktu itu panah-panahan syaitan, anak-anak panah syaitan telah pun berjaya dilepaskan, diluncurkan, akan mengenai diri kita. Dan anak-anak panah syaitan ini adalah anak panah yang mengandungi racun. Oleh itu sama-samalah kita menghindari perasaan marah, supaya bila mana kita dapat menghindari perasaan marah ataupun kita dapat kontrol kemarahan kita, di situ sebenarnya kita telah pun berjaya menewaskan syaitan dan juga bala tenteranya. Bukan senang kita nak kontrol kemarahan kita. Pagi-pagi pun kadang-kadang kita naik angin dah. Bangun-bangun tidur pun naik angin dah. Kan? Kita kejut anak tak bangun-bangun, kita kejut suami tak bangun-bangun, kejut isteri tak bangun-bangun, kan. Mula dah kita pun jadi orang sekarang kata boleh jadi petir, kan. Kejut tak bangun, kan, segala macam cara dah kita kejutkan. Tapi apa nama ni? Inilah ujian, kan, ujian buat diri kita dalam pada kita nak handle perasaan marah kita. Okey. Jadi sebenarnya dari manakah asal usul perkataan marah dan apakah yang menjadi permasalahan asbab daripada marah itu? Yang pertama kita lihat sifat pemarah itu asalnya daripada mana? Iaitu sifat marah ini berasal daripada sifat sombong ataupun ego. Kan. Jadi bila mana kita ini ada perasaan marah, sebenarnya marah itu asalnya daripada sifat sombong yang ada dalam diri kita, sifat ego yang ada dalam diri kita. Semakin besar ego seseorang itu, semakin besar amarahnya. Ini berkaitan dengan kedudukan individu itu. Kadang-kadang bukan semua, tetapi ada kalanya begitulah. Bila mana seseorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi, dia ada pangkat yang besar, hartanya banyak, kan, ataupun dia menjadi seorang ketua yang ramai pengikutnya, maka dia semakin ego. Kemudian menyebabkan bila mana dia menjadi semakin ego, sifat kemarahannya itu semakin tinggi. Kan sebaliknya apabila mereka ini ataupun seseorang itu kurang segala-galanya, nak kata duit banyak pun tidak, nak kata ada harta pun tidak, pangkat pun tidak, kan, pengikut pun tak berapa nak ada, maka kuranglah ego dan marah seseorang. Biasanya ego ni biasa orang yang ada kelebihan daripada orang lain, kan. Jarang-jarang orang yang serba kekurangan dia ada perasaan ego. Jadi kalau kata kita rasa dalam diri kita ni ada rasa ego dalam diri kita, orang tegur tak boleh nak terima, orang kata tudung kita tak lawa pun marah. Kan. Sebab apa? Kita beli tudung harga yang beratus-ratus, tiba-tiba orang tegur kita, orang kata alah, dia kata tegur kita benda yang simple-simple kita marah, kan. Kau nak tegur aku punya tudung, kau tahu tak tudung aku ni harga berapa? 200 tau. Kan. Tudung rupanya harga mahal. Saya tak tahu harga tudung. Kan rupanya harga ni ada juga tudung yang harga ribu-ribu. Kan. Jadi terkejut kita. Okey. Jadi ikutlah kemampuan. Salah tak nak membeli? Tak salah kalau memang dia ada kemampuan. Duit dia dalam bank ada, dalam bank dia ada 3-4 juta. Setakat dia beli tudung harga 2,000 apa sangat. Kan. Jadi salah tak? Sekiranya ada kemampuan, terpulanglah, kan. Tetapi jangan sampai tahap membazir. Okey. Jadi seterusnya kita lihat sifat pemarah terdapat pada hampir semua orang, seperti sifat hasad, dengki, ya. Jadi
semua orang ada perasaan marah. Kita perlu ada sifat marah kan. Sebab apa kalau kata kita tak ada sifat marah, orang menginjak-injak kan, menginjak-injak diri kita, kita buat tak tahu. Orang menghina baginda Nabi SAW langsung dalam diri kita tak rasa apa pun. Lantak pilah kan. Orang menghina Islam itu sendiri, kita pun biar buat tak tahu je. Jangan sampai begitu. Kita salurkan amarah kita itu, marah itu pada tempat yang sepatutnya. Okey. Jadi sifat pemarah terdapat pada hampir semua orang seperti hasad dengki. Jadi mengapa kita mesti marah? Mujahid berkata dalam sebuah bait syair yang berbunyi, takdir Allah sudah putus dan putusan Allah sudah terjadi. Istirahatkan hati daripada kata-kata barangkali dan jikalau. Kan. Jadi kita kata apa dia, daripada apa yang dikongsikan ini, bahawa sesungguhnya bila mana terjadinya sesuatu perkara menyebabkan kita marah, kita muhasabah diri kita balik. Bahawa sesungguhnya setiap sesuatu yang berlaku itu adalah atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan. Jadi ini suatu takdir yang Allah Taala telah tentukan. Siapalah kita kan nak menafikan, bahawa apa yang berlaku ini atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelemahan dan kesilapan manusia adalah sebenarnya ujian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kita bersabar dan mahu kita untuk kita rasa malu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu perkara sekiranya ujian itu berlaku, kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila marah ini diperturutkan, ianya akan menyebabkan kebaikan kita terbakar seperti api yang membakar kayu dan tiada yang tersisa kecuali bara dan debu. Allahu akbar. Saya ulang balik ayat ni, cantik kan? Apabila marah diperturutkan, ia membakar kebaikan seperti mana api membakar kayu dan tiada yang tersisa kecuali bara dan debu. Allah kan. Jadi bila mana kita ini mengikut hawa nafsu kita, mengikut emosi kita dengan perasaan amarah yang ada, ianya menyebabkan seperti mana ianya membakar segala kebaikan yang ada kan. Akhirnya kebaikan yang ada dalam diri kita itu terbakar seperti mana kayu api membakar. Yang tinggal apa dia? Kebaikan yang kita lakukan tak ada lain menjadi seperti bara dan juga debu-debu yang tak jadi apa pun. Kan kayu tu, kalau kata kita ada kayu yang banyak kan, kayu tu akhirnya terbakar menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah, jangan sampai disebabkan amarah yang ada dalam diri kita menyebabkan kita menghapuskan segala amal-amal kebajikan yang telah kita lakukan selama ini. Jadi ingat, setiap perkara yang berlaku ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita. Allah Taala hadirkan ujian untuk kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan rasa sabar dan juga malu kita, al-haya, kan, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita untuk kita memprotes apa yang Allah Taala berikan kepada kita kan. Siapalah aku kan tanpa dirimu, kan. Jadi siapalah kita tanpa Allah Subhanahu wa taala? Hadirnya kita ke muka bumi ini dengan ketentuan dan juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat satu perkongsian yang cukup baik bagaimana cara kita nak mengatasi perasaan marah. Saya nak kongsikan satu kisah seorang yang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang yang bila mana ditanyakan bagaimana beliau dapat mengekalkan sifat beliau yang lemah lembut kan. Lemah lembut ni jangan pula kita lemah lembut, orang lelaki terlebih lemah lembut. Maksud lemah lembut ni apa dia? Dari segi sifat kita, dari segi akhlak kita. Bukan jenis lemah lembut yang kalau kita tengok kita confuse. Ini jantan ke betina, lelaki ke perempuan. Kan. Jadi Ahnaf menjawab kan apa dia? Bagaimana cara dia mengawal sifatnya daripada amarah dan senantiasa bersifat dengan sifat yang lemah lembut. Ahnaf menjawab bila ditanyakan, aku belajar dengan Qais bin Asim. Jadi apa kisahnya? Pada suatu hari ketika sedang berehat, hamba beliau, yakni hamba kepada Qais bin Asim, masuk membawa panggang besi yang berisi daging panggang yang masih panas. Dia suruh hamba dia pergi masak daging panggang kan, dah siap karang kan, bawa datang jumpa dengan aku.
Kan. Jadi hambanya ni pun masak daging yang dipanggang tersebut dalam keadaan yang masih panas. Setelah masak, belum sempat daging itu diletakkan di atas meja ataupun di hadapan Qais, tanpa sengaja besi pemanggang yang panas itu jatuh, jatuh terkena pula kepada anak kecil Qais. Allahu Akbar. Kita bayangkan dalam satu keadaan bila mana tuan rumah ataupun majikan ni dia dahlah dia order dengan apa nama ni, dia order dengan hamba dia ataupun kita kata orang gaji lah, orang gaji. Kalau zaman sekarang ni orang gaji kan. Jadi dia order pula daging apa nama ni, wagyu, kan, daging paling mahal wagyu, kan. Dia beli daging wagyu tu harga beribu-ribu, bagi dekat pekerja dia, bagi dekat orang gaji dia, tolong masakkan daging wagyu ni buat steak, kan, cucuk, bagi dia masak lembut-lembut, kan, half cook katanya kan. Jadi datang hambanya tadi, baru nak sampai depan meja, kawan dah menunggu dah dengan sudu garpu, dengan pisau dan sebagainya. Tiba-tiba terjatuh, terkena pula pada anak kita. Kita bayangkan kalau kena pada anak kita. Jadi kita lihat bila mana Qais ini, daging tadi, pemanggang tadi jatuh kepada anak Qais, maka anak itu menjerit-jerit kesakitan dan kepanasan, sehingga akhirnya bayi itu tadi meninggal dunia. Allahu Akbar. Bukan sikit-sikit kan, tapi sampai tahap meninggal dunia. Kalau kata kita lah yang kena, mau kita bawa kan orang gaji kita, pekerja kita, kita hadapkan ke mahkamah kan, kita saman dia. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya Qais ini, apabila melihat peristiwa itu dengan tenang, dia berkata kepada hambanya yang sedang pucat lesi dan menunggu hukuman. Apa katanya? Aku bukan sahaja tidak marah kepada kamu, tetapi mulai hari ini aku membebaskan kamu. Allahu Akbar. Kan? Bayangkan dalam keadaan anaknya diuji dengan kematian. Qais mengatakan apa, dia membebaskan hambanya ini, dan aku bebaskan, aku bukan saja tak marah kepada kamu, bahkan mulai hari ini aku bebaskan kamu. Allahu Akbar. Jadi begitulah sopan santun dan pemaafnya Qais bin Asim. Kata Ahnaf mengakhiri ceritanya. Bukan Qais tidak menyayangi anaknya, tetapi Qais memandang segala kejadian itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan, dalam hatinya apa juga perkara ditetapkan, ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau beliau bertindak memarahi hambanya, hakikatnya apa dia? Hakikatnya beliau sebenarnya sedang memarahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risau. Kita duk marah, rupa-rupanya yang kita marah tu siapa dia? Bukan kita marah hamba tu, tetapi yang kita marah sebenarnya kita sedang memarahi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tak sedar, seolah-olah kita tak redha bahawa inilah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat betapa redanya Qais ini, walaupun ditimpakan ujian yang cukup berat dalam dirinya. Tidak ada dalam kamus hidup beliau perkataan apa dia? Dua perkataan yang seboleh-bolehnya kita hindarkan. Yang pertama, perkataan jikalau ataupun perkataan kalau. Yang kedua, perkataan barangkali. Kan? Jadi ini perkataan yang sekiranya telah berlaku sesuatu perkara, kita kata apa dia? Kalaulah aku tak buat begini, kalaulah bukan kerana aku, kalaulah sipulan-sipulan, semuanya kalau. Kan? Perkara yang telah terjadi, seolah-olah kita katakan, kalau kita kata kereta kita kemalangan, kita kata apa dia? Kalaulah aku tak lalu jalan ni tadi, aku tak akan kemalangan. Seolah-olah kita menidakkan bahawa ketentuan kita melalui jalan tersebut adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan tersebut, seolah-olah kita tak redha dengan apa yang Allah Taala telah tentukan kepada kita. Beliau tidak merasakan dirinya sebagai tuan kerana apa yang ada padanya dirasakan adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai masanya, Allah Subhanahu wa taala pasti mengambil ia kembali. Segala apa yang ada dalam diri kita, segala-galanya adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mengubati hati kita, kita perlu membuang rasa ketuanan yang menyebabkan kita menjadi pemarah dengan melakukan mujahadah. Jadi bila mana kita ini dalam keadaan marah, kita perlu senantiasa muhasabah. Kita lihat apa sahabat-sahabat nyatakan dalam mesej kita hari ini, dalam chat kita. Okey.
kita lihat antaranya marahkan COVID dan sebagainya. Itulah ujian-ujian sakit dan sebagainya. Jangan kita marah kan, tapi betul lah kan. Orang yang diuji dengan pelbagai ujian, kita yang bercakap memang mudah. Ustaz cakap bolehlah Ustaz tak pernah kena ujian tu, betul kan. Ini semua sebab itu kita katakan, kita kongsikan perkongsian ini tak lain tak bukan, kalau kata saya yang bercakap, saya tuju pada diri saya sendiri dan juga untuk kita bersama. Jadi kita lihat ada beberapa amalan ataupun perkara yang boleh kita lakukan untuk kita jadikan sebagai ubat dalam hati kita. Masa ada lebih kurang 15 minit ataupun 10 minit. Jadi kita lihat, saya sebutkan satu persatu secara sekali harung, sekali lalu. Okay? Apakah dia ubat ataupun langkah-langkah yang perlu kita hadapi bagi menghilangkan rasa marah dalam diri kita? Yang pertamanya, kita perlu merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tindak tanduk kita. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan segala perlakuan dan sikap biadab kita. Jadi kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memerhatikan kita. Bila mana kita melakukan perkara-perkara keburukan, malulah kita kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat perlakuan buruk yang kita lakukan. Allahu Akbar, kan indahnya pesanan daripada ulama bila mana menyatakan kita nak melakukan sesuatu perkara, ingatlah bahawa malunya kita, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melihat akan kelakuan kita yang tak berapa nak molek kan. Ada sebuah lagu tu yang ditujukan kepada kaum ibu ataupun isteri, apa dia? Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana, tetapi ia berkuasa. Berkuasa apa dia? Lupalah, tak ingat diri dia tu, tapi lebih kurang begitulah nak bagi tahunya bahawa apa dia, seorang wanita itu bila mana dia ada perasaan malu, bila mana wujud perasaan malu dalam dirinya, maka dia akan menjaga dari segi tindak tanduknya bahawa dia adalah seorang wanita kan, seorang wanita yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa membawa imej dalam keluarga itu sendiri. Jadi jagalah perasaan malu kita. Sesungguhnya dengan perasaan malu yang kita jaga, ianya akan menjaga diri dan juga nama kita, nama keluarga kita. Apa dia tadi? Lirik dia, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana, tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang akan boleh merampasnya, melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri. Jadi jagalah kan, kita jaga perasaan malu yang ada dalam diri kita, malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang kita lakukan senantiasa diperhatikan. Yang keduanya iaitu apabila datang rasa mahu marah, ingat bahawa kita ini hanya manusia yang hina. Kadang-kadang kita marahkan pekerja kita buat salah type kan. Salah type sikit je salahnya pun kan. Dia nak tulis dan kan, kita minta dia tulis dan, tapi kat situ dia tulis dari. Kan tak jauh dan juga dari. Kadang-kadang kita type WhatsApp pun silap. Kan kita type WhatsApp pun silap. Jadi hati-hatilah, jangan kita rasa macam kita ni hebat sangat, mentang-mentang kita bos, kita big boss, kita GM. Kan orang buat salah kita marah dia, kita maki hamun dia, bagai tak cukup hari dah kita nak marah dia. Kan jadi ingatlah bahawa kita ni adalah manusia yang hina, yang bukan sempurna pun. Ada kalanya kita juga melakukan kesalahan sebagaimana orang lain melakukan kesalahan. Yang ketiga, dia banyakkan berdiam diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada sifat marah kita. Jadi bila mana berlakunya perkara yang menyebabkan kemarahan kita, lebih baik kita diam daripada kita berkata-kata yang menyebabkan hati kita sakit, menyebabkan orang lain juga sakit hati dengan perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Dan pastikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agak-agak nak marah tu, kita istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah berikanlah kekuatan kepadaku, berikanlah ketabahan kepadaku atas ujian yang berlaku. Yang keempatnya apa dia? Kita perlu mengingati kesan daripada sifat marah itu, ia mungkin membawa kepada permusuhan dan tindakan balas dendam daripada orang yang kita marah. Jadi
Ingat bahawa bila mana kita marah, kita tak akan bila dalam keadaan kita marah, kita tak akan berjaya menyenangkan hati orang yang kita marah. Sebaliknya kita tahu dan kita faham bahawa sesungguhnya bila mana kita marah, kita sedang membuka ruang-ruang permusuhan antara kita dengan orang yang kita marah. Apatah lagi yang paling kita risau kalau kata orang tersebut sampai menyimpan dendam dalam hatinya. Kan? Tak pasal-pasal ada orang kena santau, tak pasal-pasal ada orang kena sihir, tak pasal-pasal kan macam-macam benda yang berlaku kan. Sebenarnya negara kita ni ada beberapa tempat yang dia apa nama ni dikenali sebagai kawasan-kawasan hotspot kan. Bukan saja kalau kata dulu dalam pada kita menghadapi ujian COVID ada kawasan-kawasan hotspot sekian-sekian tempat ramai orang diuji dengan COVID dan sebagainya. Tetapi dalam ilmu perubatan Islam juga mereka ada data-datanya. Mana tempat kawasan yang orang rajin buat santau, mana tempat yang orang rajin buat sihir. Kan. Jadi jangan main-main sekarang ni orang jual santau online. Kan tak pernah jumpa kan? Nanti cuba cari dalam Shopee ke, dalam Lazada ke kan, cari kan. Rupanya ada orang jual benda-benda santau, ada orang jual benda-benda sihir ni secara online. Ini bisnes terbaru. Ustaz baguslah Ustaz, idea Ustaz saya nak buat. Jangan dia buat. Jangan dia buat. Jadi itu saya nak bagi tahu je supaya kita lebih berhati-hati. Jaga hati kita, jaga perasaan dan juga hati perasaan orang lain. Okey? Seterusnya yang kelima apa dia? Cuba bayangkan betapa buruknya rupa kita semasa kita sedang marah. Ia lebih buruk daripada perlakuan seekor binatang apabila kita dalam keadaan marah. Kan? Cuba sekali. Tapi tak ada orang buat lagi pun. Cubalah sesekali rasa-rasa nak marah. Ambil telefon, letak stand. Kan kita rakam video. Okay. Kita pun marahlah sesuka hati. Kemudian nanti dah habis perasaan marah tu kita tengok balik. Ya Allah, buruk benar muka aku. Dah macam singa, dah macam King Kong, sudah macam beruk dan sebagainya. Jadi tak ada orang marah kan, marah maki hamun orang muka dia senyum. Tak ada, tak pernah jumpa lagi orang marah dalam keadaan senyum je dia kan. Dia maki kawan tu tapi muka senyum. Itu pelik. Mungkin dia memang jenis muka yang tak boleh nak marah. Tapi marah tu ada, senyum je muka dia. Okay. Jadi yang keenam, apabila datang perasaan marah, apa dia? Lakukan suatu amalan, iaitu amalan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak marah je, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Agak-agak kita nak marah je anak kita, agak-agak nak marah laki, agak-agak nak marah isteri, kita pun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Orang yang nak marah tu dia tengok kita dia pun gelak. Kan apakah hal muka bagi nak marah macam nak marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan. Okay. Kalau ada yang sedang marah bagi cermin. Kadang-kadang kita takut makan diri pula kan, marah sungguh dia, kita bagi dia cermin, suruh tengok muka dia, ambil cermin dia lempar pula ke kita. Jadi hati-hatilah. Okay. Seterusnya yang ketujuh, apabila sedang marah, apa dia? Kemarahan kita sedang memuncak, ambillah wuduk. Kerana sesungguhnya wuduk dapat menenangkan api kemarahan yang sedang membara. Kan tengah-tengah marah kita ambil wuduk. Kan wuduk tak selesai nak marah juga, mandilah. Kalau tak boleh mandi juga kan, sampai tahap apa dia, Ustaz, ada jiran saya ni Ustaz, dia punya marah Ustaz, tak boleh nak ajak bincang kan. Boleh tak Ustaz kalau kata saya panggil bomber, suruh simbah dia, sebab kan marah tu kan api. Kan saya buat report dekat bomber tolong datang, jiran saya ni kat rumah sebelah saya ni api sedang marak katanya. Kan jadi panggil bomber pun cari pilih tembak dia. Tu tak ada pasal cari perasal, udah tak pasal-pasal kita pula masuk ke dalam. Okey. Jadi apa pun dalam keadaan marah kita ambil wuduk supaya kita dapat tenangkan hati kita. Yang ke-8, jikalau perasaan marah tidak dapat hilang, jadi daripada kita melakukan perkara-perkara yang kita dah buat tadi satu persatu tak selesai juga, apa dia? Tidurlah kita. Kerana apa? Bila mana kita tidur dapat meredakan perasaan marah apabila kita telah bangun daripada tidur. Jadi cubalah tengah-tengah marah pantai tidur. Kan insya-Allah kemarahan tu akan reda. Okey. Seterusnya yang ke-9, saya cuba habiskan, ada 3 saja lagi. Tauhid kita perlu tepat. Setiap sesuatu itu kita kena ingat bahawa bila mana kita katakan tauhid kita perlu tepat, iaitu bila mana berlakunya sesuatu perkara kita perlu ingat bahawa perkara itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlulah kita nak marah-marah kan, sebab kita tahu kan perkara itu terjadi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang diberikan kepada kita itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada diri kita sendiri.
Yang ke-10, apabila kita bersalah, kita tidak suka orang memarahi kita. Kadang-kadang bila kita buat salah, kita suka tak orang marah kita? Tak ada orang suka kan. Bila mana kita salah, kita cakap dengan kawan, dengan bos kita, bos saya ada buat salah, bos marahlah saya. Kan. Saya suka sangat dengar bos marah. Tak ada maknanya. Kan. Bila mana kita dalam keadaan melakukan kesalahan, orang marah kita, dalam hati kita mesti terdetik, apa benda bos aku ni, aku buat salah sikit je pun kan. Kita kerja kedai makan, angkat makanan tu tadi, gelas jatuh, pecah kan. Kita pun cakap dengan bos, bos silalah marah saya. Supervisor jumpa supervisor, supervisor marahlah saya. Tak suka. Bila mana kita tak suka orang marah terhadap diri kita, begitu jugalah sebenarnya perasaan orang lain yang tidak suka bila mana mereka ini dimarahi. Jadi tegur dengan perasaan kasih sayang dan juga dengan rasa lemah lembut. Tapi itulah kan, jarang ada orang bila mana marah, kita dalam keadaan marah, kita kata dengan pekerja kita kan, kawan tu salah buat agreement, kita marah dia, apa nak jadi kan, buatlah betul-betul kan. Jadi kita tegur, jarang kita marah dalam keadaan begitu. Sekurang-kurang mata kita terjegil dulu kan, mata terjegil, kalau boleh terkeluar biji mata, terkeluarlah biji mata kita tu. Kalau kata suara kita tu tahap yang paling tinggi, itulah seolah-olah macam petir kan. Jadi yang terakhirnya apa dia, bila mana kita dah ambil wuduk tak selesai kan, kemudian kita buat juga perbuatan apa dia, sekiranya kita dalam keadaan berdiri, maka kita cubalah duduk. Apabila kita duduk, dalam keadaan duduk kita itu pun tak selesai, kita sandarkan diri kita, kita tenangkan diri kita, tak selesai juga, kita baring macam yang tadi kita katakan baring, baring tak selesai juga, akhirnya tidurlah kita. InsyaAllah perasaan marah akan mula reda dalam diri kita, dan insyaAllah semoga kemarahan yang ada dalam diri kita, kita kawal sebaik mungkin. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyayangi akan hamba-hambanya yang dapat mengawal perasaan yang ada dalam dirinya, sabar dengan ujian yang berlaku, sabar dengan apa juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting untuk kita mencari sahabat-sahabat yang senantiasa boleh memberikan kata-kata motivasi, memberikan perangsang kepada kita, memberikan kata-kata semangat kepada kita, menenangkan diri kita. Kan. Jadi penting, kita agak-agak nak marah, kawan kita datang, dah kenapa kan? Tak comel sungguh mukamu ni kalau kata marah kan. Elok-elok tadi aku tengok lawa semacam. Bila kamu marah, aku dah serupa muka tu dah macam apa dah, tak tahulah nak kata. Jadi tenang-tenang, urut bahu dia kan, istighfar banyak-banyak. Jangan kita pula yang menjadi apa dia, kita menjadi minyak petrol. Nampak kawan nak marah, kita pun apa lagi, kau marah je dia memang begitu, buat kerja begitu kan. Kerja dia tak habis-habis buat silap kan. Kalau boleh kau pecat aja dia kan. Gitu. Dalam kehidupan kita jangan sampai begitu. Jangan wujud perasaan membakar orang lain untuk memarahi orang lain pula. Jadi penting untuk kita menjadi insan yang senantiasa menenangkan keadaan. InsyaAllah bila mana kita juga diuji, orang lain juga akan memberikan nasihat yang terbaik buat diri kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Mohon kemaafan atas segala salah silap sepanjang kita bersama pada pagi ini, insya-Allah. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mencari bekalan sebaik mungkin untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya serahkan kembali, saya mohon kemaafan atas segala salah silap, yang baik datang daripada Allah Ta'ala, kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kepada admin untuk meneruskan program kita pada pagi ini, insyaAllah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin, jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Mahmud Memastam yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit ataupun masalah, kita doakan Allah ijabahkan doa-doa kita dengan sempurna, diberi syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Dan juga syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz yang pagi ini menyampaikan tazkirah daripada 30 wasiat Imam Syafi'i. Tajuk yang ke-6 iaitu sifat amarah. Jadi amarah ini adalah satu emosi semula jadi, tetapi kita perlulah cuba ataupun berupaya untuk mengawal perasaan marah kita. Mudah-mudahan kita jadi insan yang bertakwa, beriman, seselamat di dunia dan selamat di akhirat, dan terhindar dari sifat amarah
dan menjadi orang yang sabar dalam apa jua keadaan. Dan tadi Ustaz membagi tips bagi kita untuk halang kita daripada terus ada perasaan marah. Diteruskan bersama dengan kuliah Al-Fadil Ustaz setiap hari Selasa untuk kuliah subuh. Mohon saya untuk war-warkan program-program yang kita pihak Gubernur Iman akan adakan sepanjang bulan Syaban ini, iaitu istimewa bulan Syaban ini kita akan terus membincangkan tentang fiqh puasa bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari, itu kelas Ustaz sendiri, dan kemudian bersama dengan Ustazah Afzan Abdul Manap dan Ustazah Misnah binti Miran. Dan untuk Ustazah Misnah binti Miran, kita ada program khas iaitu daurah puasa selama 4 sesi bermula pada malam ini iaitu pada pukul 8.15. Jadi untuk makluman para jemaah, kuliah Ustazah yang sebenar tu kita tukar kepada daurah puasa. Jadi ramai-ramailah turut serta pada daurah pertama bersama dengan Ustazah Misnah Miran untuk sesi yang pertama pada Selasa ini dan Selasa depan, dan seterusnya pada Isnin petang, dan sesi keempat pada Selasa seterusnya. Jadi untuk program ini kuliah Ustazah berkaitan dengan nifas dan haid dan sebagainya kita tundakan sebentar untuk kita beri laluan kepada daurah puasa. Jadi, jemputlah kaum keluarga bersama-sama untuk mengimarahkan program khas yang kita adakan. Dan di samping itu juga ingatkan lagi tentang tadarus yang kita akan adakan bagi jemaah-jemaah yang ingin bertadarus Al-Quran sepenuh Ramadan bermula pada 1 Ramadan. Jadi terus klik kepada link atau pautan yang kita sediakan untuk masuk ke WhatsApp group itu bagi membolehkan kita bagi kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk pihak para jemaah untuk bertadarus dengan rakan-rakan jemaah semua. Dan para jemaah juga, pihak Gubernur Iman juga memohon agar menginfak ke tabung program Ihya Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ni kita ada banyak program yang kita adakan. Antaranya ialah munajat sahur bersama juga dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud nanti, dan berapa semua ustazah asatizah bersama Gubernur Iman akan kita lakukan. Dan untuk itu pihak Gubernur Iman mengalu-alukan infak ikhlas dari para jemaah yang beriman bagi melancarkan program-program yang kita akan adakan sepanjang bulan Ramadan. Untuk makluman tentang program-program itu, sila rujuk kepada WhatsApp group masing-masing untuk melihat maklumat-maklumat yang terperinci tentang info yang saya sebutkan tadi. Dan kuliah duha hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kabul Zaman, iaitu kelas berkaitan dengan syarah kisah sahih para Nabi jilid yang pertama, iaitu pada pukul 10 pagi nanti. Jadi kita ada masa dan ruang untuk menguruskan keluarga, rumah tangga masing-masing, dan jangan lupa kuliah duha pukul 10 pagi. Dan untuk itu kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini, dan sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing para jemaah dengan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surat Al-As. Dan saya mewakili tim pengurusan Gubernur Iman sekali lagi memohon maaf atas kekurangan kekhilafan sepanjang majlis berlangsung. Dan saya sudahi dengan lafaz yang murni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.